dua sahabat penjara ni adalah orang yang kita kata orang yang paling dipercayai lah, orang yang paling hampir dengan raja bagi kerajaan Mesir pada waktu itu. Seorangnya adalah seorang pelayan raja yang memberi makan kepada raja dan seorang lagi pelayan yang memberi minum kepada raja. Yang ini adalah orang yang paling hampir dan orang yang paling dipercayai. Saya sebut pada ibu-ibu, kenapa? Sebab kedua-dua ni adalah orang yang memberi makan dan minum kepada raja. Kalau dia nak bubuh racun ke, dia nak melakukan pengkhianatan pada raja, boleh saja. Tak ada orang tahu pun. Tapi raja akan memilih pada orang yang paling dia percaya untuk menyediakan makanan dan minuman bagi santapan raja lah. Jadinya, dua orang ni dimasukkan ke dalam penjara kerana ada di antara dua ini, salah seorang daripadanya telah dituduh telah melakukan pengkhianatan di belakang raja. Jadi dua-duanya di penjara. Salah seorang yang terlibatlah. Jadinya daripada dua ini maka mereka telah didatangi satu mimpi dan mimpi itu telah dimaklumkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa mereka ceritakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam? Adalah kerana Nabi Yusuf alaihi salam dikenali di mata mereka sebagai golongan al-muhsinin. Okay, al-muhsinin. Baik, kita baca dulu ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Maka Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara bersama-sama dengan dua fatayan. Fatayan ni musanna, merujuk pada dua perkara. Dan fata ni adalah merujuk kepada pemuda. Cumanya dalam surah Yusuf, kalimah fata ataupun fityan ataupun fatayan adalah merujuk kepada dua pelayan raja. Okay. Salah seorang daripada mereka berkata, aku telah melihat arani a'siru khamra, iaitu aku telah memerah anggur, memerah arak. Wa qala akhar, dan seorang lagi berkata, aku telah melihat dalam mimpiku, aku membawa fauqa ra'si, atas kepalaku ni khubuz, iaitu roti roti Arab yang besar tu tuan-tuan. Ta'kulu at-tayru minhu, dan ada at-tayr iaitu burung yang memakan sebahagian daripada roti itu. Dia bawa roti atas kepala dan dimakan oleh burung. Nabi'na, ceritakan kepada kami bitakwilih, iaitu takwil mimpi tersebut. Kenapa? Inna naraka minal muhsinin. Nabi Yusuf ni dilihat sebagai orang yang muhsinin. Baik, muhsinin ni adalah isim maf'ul. Bila Nabi Yusuf ni digelar sebagai muhsinin, kita boleh nampak yang mana Nabi Yusuf ni adalah dia memberi maksud muhsinin ni orang yang baik kan. Orang yang berbuat baik ni, dalam bahasa mudah ibu kena faham, orang yang berbuat baik ni artinya pertama dia orang baik, yang kedua orang yang melakukan kebaikan, ketiga orang yang beri kebaikan, keempat orang yang sentiasa dalam kebaikan. Sebab itu disebut dalam bentuk isim maf'ul. Okey. Kenapa mereka boleh kata Yusuf ni baik? Sebab mereka duduk dalam penjara. Bila duduk dalam penjara, Nabi Yusuf tak ada buat apa-apa pekerjaan, melainkan dia duduk dalam penjara. Dan memang 24 jam, 24 hour ini, dalam selama 7 hari itu, memang disaksikan oleh banduan-banduan lain, Nabi Yusuf ni memang orang baik. Dia bukan pura-pura baik. Kan Nabi sebut pada kita, kalau kita nak kenal sahabat kita ni, kita kena musafir dengan dia. Kenapa? Sebab bila dia musafir, dia tak buat benda lain. Dia tak sibuk dengan urusan anak ke, urusan keluarga ke, urusan kerja. Tak. Dia hanya fokus kepada urusan musafir je. Jadi waktu itulah terselah diri seseorang yang sebenar. Kan? Sebab apa? Dia 24 jam bersama. Jadi begitulah dalam kisah Yusuf ni. Bila duduk dalam penjara, memang 24 jam dia bersama. Dan orang lain memang iktiraf, Yusuf, kamu ni memang orang baik. Kamu ni orang baik, kamu sentiasa beri kebaikan pada orang, layan banduan-banduan yang lain. Kamu ni memang orang yang melakukan kebaikan dan orang yang sentiasa berada dalam kebaikan. Dan kalimah ni memberi pengiktirafan juga kepada Yusuf. Kalau ibu-ibu perhatikan, masa Yusuf dicampak dalam perigi, kan, Yusuf dicampak dalam perigi, Allah Ta'ala sebut Yusuf ni dia tak berdendam pun dengan adik-beradik dia. Baik sungguh lah. Dia memang tak berdendam dengan adik-adik dia. Walaupun abang-abang dia buang dalam perigi, dia tak pernah berdendam. Bahkan dia dah maafkan awal-awal. Kalau ibu-ibu tengok ayat-ayat sebelum ni, kita dah bincang dah. Kemudian, bila Nabi Yusuf AS duduk di dalam istana, dia tak jadi jahat.
Biasa orang yang membesar dalam keadaan mewah ni, saya minta maaf lah mungkin dari sudut sebahagian lah bila dia dah terlalu senang, apa yang dia minta dapat, dan Nabi Yusuf duduk dalam istana, selalunya dia akan berubah menjadi orang yang terlalu tamak. Ini fitrah manusia kan. Dia boleh minta, dia dapat. Dia nak buat itu, dia dapat. Tapi Yusuf tetap kekal dalam keadaan orang yang baik. Bila digoda pun dia tetap takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara pun dalam keadaan baik. Maksudnya Yusuf ni tak pernah berubah. Dia duduk istana pun dia baik, dia duduk di penjara pun dia baik. Tak pernah memberi kesan pun pada dia. Dia stres pun tidak, dia sombong pun tidak. Duduk istana tak jadi sombong, duduk di dalam penjara tak menjadikan dia ni orang yang merungut ke, orang yang putus asa, tak ada. Sebab apa? Kunci dia adalah kerana iman. Kuncinya adalah iman. Okey, sebab apa? Iman membawa keamanan dan ketenteraman pada jiwa seseorang. Yang ini pengajaran besar yang kita boleh belajar pada ayat ini. Okey. Jadi dia tengok Nabi Yusuf ni tak merungut, walaupun pada ayat sebelum ini Allah kata Yusuf dipenjara asbab apa? Hatta hin. Dia dipenjarakan kerana menolak pelawaan Zulaikha, kemudian dipenjarakan hatta hin, tak ada tempoh. Dia dipenjarakan dalam tempoh yang dizalimi lah. Tak ada tempoh. Tak tahu sampai bila. Ikutlah. Sampai bila-bila. Ikut raja. Kalau raja nak bebas, bebas. Ataupun ikut kehendak orang lain. Bukan ada tempoh yang khusus. Okay, memang dizalimi. Tapi Yusuf tak berubah. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Sebab itu, mereka lihat Yusuf sebagai muhsinin. Sebab itulah mereka bertanya pada Yusuf, kamu tahu tak ilmu takwil? Boleh tak takwilkan mimpi-mimpi kami ni? Maka Nabi Yusuf pun mentakwilkan mimpi orang tersebut. Okey, Puan Nurmalah, clear? Suara saya semua clear ke? Clear? Clear. Alhamdulillah mungkin sebahagian minta maaf lah Okay. Baik. Clear, alhamdulillah. Baik, sekarang kita tengok ayat yang berikutnya. Maka Nabi Yusuf pun nak takwilkan mimpi. Apa yang Nabi Yusuf kata? Qala la. Yusuf pun berkata, la ya'tikuma. Yang mana aku ni, tidak akan datang kepada kamu ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Tidak akan datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu, melainkan aku akan dapat memberitahu kamu apa yang takwil kepada mimpi tersebut. Maksudnya Nabi Yusuf ni dia minta izin. Sebelum dia nak takwil mimpi ni, okay, kalau ibu perhatikan ayat ni, ya, saya tanda. Daripada ayat qala ni sampailah kalimah ni, ya'tikuma ni, kalau tengok pada terjemahan di sini. Okay. Okay. Yang ini sebelum Nabi Yusuf ni nak jawab takwil mimpi ni, Nabi Yusuf minta izin dulu. Okay. Nabi Yusuf minta izin dia tapi dia bagi jaminan. Aku nak cakap satu benda, tapi aku akan pastikan apa yang aku cakap ni tak panjang. Tak akan panjang. Melainkan sampai sebelum kita kata warder penjara datang bagi kita makanan, aku akan takwil mimpi kamu. Tapi dengar dulu. Okey. Dengar dulu apa yang aku nak cakap. Kenapa Nabi Yusuf buat macam ni, tuan-tuan? Sebab di dalam penjara mereka tidak ada waktu. Dia tak tahu kita berada di waktu malam ke, di waktu siang ke, petang ke, dia tak tahu. Jadi mereka hanya dapat menentukan waktu hanya berdasarkan bila makanan sampai ke dalam penjara. Jadi itu adalah pengukur masa di dalam penjara. Jadi Yusuf minta izin, sebelum saya nak cerita tentang dakwah ni, nak cerita tentang takwil mimpi, saya nak dakwah dulu. Nabi Yusuf ambil kesempatan untuk berdakwah. Dan ini adalah satu perkara yang kita kena contohi Yusuf, iaitu berdakwahlah di mana-mana. Walaupun dalam penjara, Yusuf tetap mengambil kesempatan berdakwah kepada kawan-kawan dalam penjara. Okay? Dan kenapa Nabi Yusuf berdakwah dekat sini? Sebab inilah waktu yang paling terbaik. Kenapa? Sebab ketika itu dua orang ini sedang meminta kepada Yusuf. Orang nak kepada kita kan? Jadi kita ambil kesempatan untuk berdakwah. Melainkan kalau Yusuf yang minta. Kalau Yusuf minta tiba-tiba Yusuf berdakwah, macam pelik je, orang takkan dengar lah.
Kamu siapa nak dakwah kat saya kan? Tapi sebabkan dua orang ni nak minta bantuan Yusuf, tolonglah takwil mimpi saya ni. Maka Yusuf ambil kesempatan untuk takwil mimpi. Untuk berdakwah. Ambil kesempatan untuk berdakwah. Dan ini satu contoh teladan kepada kita. Kalau kita majikan, ataupun kita ketua jabatan, ataupun kita ni orang yang diperlukan dalam masyarakat ataupun diperlukan dalam organisasi, waktu kita nak memberi ni, itulah waktu yang paling terbaik untuk kita buat kerja dakwah. Contoh masa kita nak bagi bonus ataupun duit raya kan, ada open house ni, kita nak bagi duit raya ni pada tetamu-tetamu kita. Ataupun anak-anak buah kita ni dalam syarikat ni, dia tengah nak dapat bonus daripada kita ni ketua jabatan. Waktu itu waktu yang paling terbaik, ambil kesempatan untuk berdakwah. Pesan, bagi tahu kepada anak-anak buah kita, pekerja-pekerja kita, rezeki ni datang daripada Allah, bukan datang daripada saya. Ambillah tanggungjawab ini untuk kita buat kerja agama. Sentiasalah dirikan solat. Pesan. Sebab apa? Waktu itu orang sedang datang mendekati kita, minta bantuan kita. Dan itu waktu paling terbaik untuk berdakwah. Dan Yusuf melakukan perkara inilah kepada kita. Tunjuk pada kita ni. Waktu orang minta bantuan pada dia, takwil mimpi, maka dia pun berdakwah. Okey, dia pun berdakwah, menjalankan kerja dakwah dia. Okey. Baik, apa yang Yusuf kata? Dia kata, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Demikian itu adalah sebahagian dari apa yang diajarkan oleh Tuhan aku. Kamu punya mimpi, dua mimpi kamu tu, itu adalah apa yang Tuhan aku ajar pada aku. Maksudnya apa? Aku tak hebat pun. Dia bagi tahu, yang aku mampu takwil mimpi ni bukan daripada aku, tetapi ia datang daripada Allah. Kita nak bagi bantuan kepada orang, bonus. Jangan bawa manusia kepada kita, tapi bawa manusia kepada Allah. Rezeki ni bukan saya bagi, tapi Allah luaskan rezeki saya untuk beri kepada kamu. Sentiasa bawa masyarakat kepada Allah. Sebab itu, kalau influencer yang menonton ni, ambillah pengajaran daripada surah Yusuf. Jangan kita bawa masyarakat supaya follow kita je. Oh, follow saya. Apa konten saya buat, konten agama ke, konten apa, nak orang ikut kita, follow kita. Tapi sebenarnya niat kita, orang tak ikut saya pun tak apa. Yang penting sayanya kerja, bawa orang kenal pada Allah. Buat orang supaya ikut dan membesarkan Allah. Okay? Yang ini pengajaran dan ini adalah teladan yang ditunjukkan oleh Yusuf AS. Sebab itu dia highlight, "Allamani Rabbi." Tuhan yang ajar aku. Ini semua datang daripada Tuhan ni. Bukan datang daripada aku. Okay? Lalu Yusuf kata apa lagi? Dakwah dia lagi. "Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Kata Yusuf AS, dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan pada hari akhirat. Yusuf mula bercerita tentang agama. Cumanya Yusuf tak sebut secara tuduhan kamu ni kaum yang tak beriman, tak. Nabi Yusuf sebut secara general, umumnya. Aku meninggalkan kaum yang tak beriman pada Allah dan hari akhirat dan aku ada agama yang aku ikuti. Dia akan sebut macam tu. Macam tu kita bila berdakwah ni jangan kita tocor orang pula. Kamu miskin ni datang minta bantuan ni sebab tak solat lah. Siapa nak dengar macam tu kan? Betul tak? Siapa nak dengar kita cakap macam tu? Orang ni semua nak masuk syurga. Tanyalah di banduan-banduan di penjara pun, semua nak masuk syurga. Fitrah memang nak masuk syurga. Tapi ada orang dia boleh melawan cakap-cakap kebenaran ni, nasihat-nasihat kebenaran ni, sebab apa? Cara kita deliver message agama ni salah. Cara kita deliver ni kan. Sebab apa? Kita mempersalahkan orang, bukan kita membuatkan seseorang itu bersalah. Kamu miskin sebab ni lah. Sebab tak jaga solat lah ni. Sebab derhaka pada orang tua lah. Janganlah sebut macam tu. Kita sebut secara umum. Sebab itu Yusuf ni, dia sedang bercakap dengan orang musyrik. Tapi dia sebut dalam bahasa yang berlapis. Umum je. Okay, dia berlapis, dia umum. Okay. Baik. Apa yang Yusuf kata? Maka Yusuf pun sebut. Kata Nabi Yusuf AS, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Kata Nabi Yusuf AS, dia kata apa?
Dan aku hanya menurut agama bapaku dan datuk dan juga moyang aku. Siapa? Ibrahim, Ishak dan juga Yaqub. Pada ayat ni, daripada sini sampai ke sini, dia ada dua matlamat. Okay, dia ada dua matlamat. Matlamat yang pertama adalah Nabi Yusuf nak bagi tahu, yang ajar aku ilmu takwil ni, yang aku nak explain kepada kamu ni, bantuan yang aku nak bagi pada kamu ni, ini ilmu Tuhan. Ini adalah bantuan Tuhan. Okay? Ini rezeki daripada Tuhan. Kemudian Yusuf bagi tahu sebelum tu, aku ni tak beragama dengan agama orang-orang yang kufur. Aku tak beriman kepada orang yang tak percaya Allah dan hari akhirat. Lalu Nabi Yusuf bagi tahu, tapi aku ni beragama dengan agama bapa aku, datuk aku dan moyang aku. Maksudnya di sini Nabi Yusuf tengah melakukan kerja dakwah. Okay, Nabi Yusuf tengah melakukan kerja dakwah. Kalau tengok ayat yang atas ni, daripada inni taraktu millata ni sampai kafirun, ini namanya an-nafyu. Nabi Yusuf menafikan semua benda ni salah. Kemudian baru datang isbat pada kalimah wattaba'tu sampai Yaqub ni, ini baru isbat. Nabi Yusuf baru tetapkan yang paling benar agama ni. Okay, saya bagi contoh macam ni. Sebab itu bila kita bersyahadah, kita tak syahadah Allah huwa ilahu. Kan Allah huwa ilahi. Allah adalah Tuhanku. Kita tak bersyahadah macam tu. Tapi kita bersyahadah dengan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita mulakan dengan kalimah la ilaha, tidak ada Tuhan. Kat kalimah la ilaha illa, tidak ada Tuhan, itu bererti an-nafyu, menafikan. Dunia ni tak ada Tuhan. Tak ada sesuatu yang boleh datang manfaat, tak ada sesuatu boleh datang mudarat. Illallah, baru Allah ajar kita tetapkan yang datang manfaat dan mudarat satu je, Allah. Itu namanya isbat. Kenapa penting ada dua ni, an-nafyu dan ada isbat? An-nafyu ni dia bercerita tentang jangan syirik pada Allah. Isbat pula mengajar tauhid kepada Allah. Sebab itu kita beragama tak kata saya beriman pada Allah, tapi percaya azimat, percaya tangkal, percaya dukun, percaya itu, percaya ni. Tak, agama kita tak macam tu. Kita tolak kesyirikan dan kita hanya tauhidkan Allah. Itu namanya an-nafyu dan isbat. Sebab itu Yusuf pun dakwah benda yang sama. Dia tolak yang lain, kemudian dia tetapkan yang ini. An-nafyu tolak yang lain, semua agama ni salah. Kemudian dia baru tetapkan yang benar adalah agama ini. Agama datuk saya dan moyang saya dan juga bapa saya. Okey, itu pertama dia buat kerja dakwah. Yang kedua, Nabi Yusuf terangkan siapa diri dia. Dia bagi tahu saya ni bapa saya nabi, datuk saya nabi, moyang saya pun nabi dan orang hormati Yusuf. Nanti ibu-ibu akan tengok ayat lepas ni yang mana pelayan raja ni yang dibebaskan, yang selamat dibunuh tu, dia akan jumpa Yusuf balik lepas ni dan diguna bahasa yang lain. Okay, dia guna bahasa yang contoh ibu-ibu tengok ni. Kalau laju bagi tahu ya. Perasan tak? Dia gunakan kalimah nabbi'na bitakwili. Cerita pada saya takwil mimpi ni. Akan datang bila dia jumpa Yusuf, dia kata apa tengok ni? Okey, jom. Mana ayat dia? Sekejap, mana Okey. Tadi dia kata nabbi'na bitakwili. Sekarang ni nanti lepas dia dah selamat, dia dah jumpa raja, kemudian raja mimpi, dia datang jumpa raja, dia jumpa Yusuf, dia kata apa? Yusuf ayyuhas siddiq aftina. Dia bukan nabbi'na dah, dia guna aftina. Aftina fatwa kan. Tadi dia kata cerita kan. Sekarang dia kata aftina. Kenapa? Ibu-ibu dapat tak? Dapat Okey, sebab apa? Sebab kat sini ayat sebelum ni Yusuf dah cerita siapa dia yang sebenar.
iaitu dia ni datang daripada 3 keturunan yang paling terbaik. Moyang saya Nabi Ibrahim, datuk saya Nabi iaitu Ishak, dan bapa saya pun Nabi adalah Yaqub, dan saya pun Nabi adalah Yusuf alaihissalam. Okay, yang ini adalah keturunan, bukan kata keturunan raja dah, ini adalah keturunan Nabi. Okay, keturunan Nabi. Memang orang akan respect lah. Kenapa mereka respect? Sebabnya kita kena ingat, yang Nabi Yusuf jumpa ni dan Nabi Yusuf hidup di Mesir ni, mereka ni bukan hidup di zaman Firaun. Sebab itu lepas ni ibu-ibu akan tengok Allah sebut waqalal malik, telah berkatalah raja Mesir. Allah tak kata waqala Firaun. Allah kata waqalal malik. Gelaran kepada raja Mesir tu adalah Malik, bukan Firaun. Siapa Malik ni? Yang pastinya Malik ini bukan daripada bangsa Kibti. Bangsa Kibti ni adalah bangsa Firaun. Kalau Malik itu bererti mereka ni datang daripada keturunan Amalik. Keturunan Amalik. Siapa Amalik ni? Amalik ni adalah keturunan Amalik bin Lawis bin Som bin Nuh. Dia ni adalah keturunan bangsa Arab kuno. Okay, dan mereka ni adalah bangsa yang mentauhidkan Allah zaman Nabi Ibrahim dulu. Okay, tapi sikit-sikit mereka mula meninggalkan syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi dikenal lah. Kalau bila Yusuf kata, saya ni bapa saya Yaqub, datuk saya Ishak, moyang saya Ibrahim. Jadi orang tu respect. Sebab itu nanti lepas ni, tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat yang bercerita tentang mereka ni mentauhidkan Allah. Antara contoh yang kita pernah jumpa sebelum ni, yang mana wanita-wanita Mesir tu, masa dia terpotong jari, dia nampak Yusuf, dia kata apa? Hasya lillah, maha suci Allah. Dia Tuhannya Allah. Sebab mereka bukan duduk di zaman Firaun. Zaman Firaun tu zaman Nabi Musa. Sekarang ni adalah zaman bangsa Arab mentauhidkan Allah. Okay? Sebab itu Yusuf bagi tahu, dia bagi tahu siapa diri dia. Mula-mula dia berdakwah, dalam masa sama dia bagi tahu, saya ni siapa? Kamu kena ikut cakap saya ni sebab saya ni adalah bangsa daripada 3 nabi di atas saya ni. Kemudian Yusuf kata apa? Makana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidak sepatutnya kita mempersekutukan Allah sesuatu pun dengan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah ialah hasil daripada limpah kurnian Allah kepada kita dan umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dekat sini Nabi Yusuf AS dia mula buat kerja dakwah lah. Dia bagi tahu sikit kan, secara asas saja. Kita kena tauhidkan Allah, besarkan Allah. Allah lah yang beri kita nikmat, Allah lah yang hidupkan kita. Kita jadi kena hamba yang bersyukur sekian lah. Ini adalah dialog dakwah Nabi Yusuf AS. Kalau tuan-tuan perhatikan, dialog Nabi Yusuf ni adalah cerita tentang tauhidkan Allah je. Kamu kenal Allah je. Kenalkan Allah. Tapi kalau kita cerita dengan orang, cerita agama, kita cerita apa? Pakai tudung tau. Kalau tak pakai tudung, orang tahu tak? Azab dalam neraka tu panas. Kan? Kita terus je cerita-cerita macam tu. Sabarlah. Kita bawa mereka kenal Allah, automatik mereka akan taat pada Allah. Jangan cerita benda-benda yang lain dulu, tapi kenalkan kenapa kita kena buat benda ni. Kalau mereka tak yakin adanya Allah, mereka takkan mengikut apa yang Allah perintahkan. Jangan kata orang yang tak beriman. Orang yang beriman pun macam tu juga. Kenapa dia tak buat apa yang Allah perintah? Sebab ada rasa keyakinan macam Allah tu tak ada apa-apa. Jangan cerita apa-apa tentang benda-benda yang lain. Cerita tentang tauhid je dulu. Allah ni Tuhan kita. Datangkanlah logik-logik. Alam ni terjadi, takkanlah Tuhan ni banyak. Macam mana keadaan kita, Perdana Menteri, bayangkan satu negara ada banyak Perdana Menteri, macam mana. Kita cerita tentang tauhid. Datangkan logik-logik sampai orang yakin adanya Tuhan, iaitu Allah. Macam tu kaedah. Sebab itu Nabi Yusuf pun dakwah macam tu. Kemudian Nabi Yusuf dia jentik minda. Okay. Nabi Yusuf ni dia datangkan sesuatu benda yang membuatkan kawan-kawan dia berfikir. Apa Yusuf kata? Ya sahibai sijni. Kalimah ni, wahai sahabatku berdua sepenjara. Yang ini bila Yusuf dah kata aku ni Nabi,
bapakku Nabi, datukku Nabi, moyangku Nabi, Nabi Yusuf tetap meletakkan dirinya sama level dengan orang yang dia dakwah. Namanya mad'u lah, audiens kita. Bila kita berdakwah, kita kena letakkan level kita sama. Barulah dakwah tu relevan. Contohnya relevan dan dekat dengan mad'u. Ni cerita dengan orang muda, tapi cara dakwahnya lain. Tak boleh. Dakwah dengan orang yang senior, tapi cara cerita macam orang muda. Tak boleh. Dia tak kena. Dia kena selevel. Sebab itu Nabi Yusuf, dia tak kata wahai banduan. Dia kata ya sahibi. Wahai sahabat sepenjara dengan aku. Subhanallah. Seorang Rasul, seorang Nabi, dia letakkan dirinya sama level. Sebab apa? Ini mad'u dia, audiens dia. Okay, kalau Nabi pun buat kerja macam ni, kita lebih lagi lah. Kan, saya pernah sebut sebelum ni. Nabi ni, kalau dia Nabi, bapak Nabi, datuk Nabi, moyang Nabi, darahnya special lah. Kan, darahnya special lah. Kita pula yang bukan darah Nabi, apatah lagi darah buluh betung kan. Bukan anak buluh betung pun. Tapi cara kita cerita dengan orang, kita ni mendongak langit. Kan? Sedangkan hakikat kita, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang manusia tak boleh nafikan, kita datang daripada dua laluan yang paling hina daripada tubuh manusia. Sama ada daripada ibu kita, laluan yang hina, ataupun datang daripada ayah kita daripada laluan yang hina. Sperm keluar daripada saluran yang hina seorang lelaki. Kita lahir pun daripada seorang ibu yang salurannya hina juga. Itulah hakikat kita. Yang kita sombong sangat kenapa? Kan? Yang kita nak rasa sombong sangat tu kenapa? Sebab Allah sifatkan sperm tu ma'in mahin, air yang hina. Itu sifat kita Ma'in mahin tu air yang hina. Yang kita nak dongak langit tu kenapa? Contohlah, kalau saya minta maaf saya sebut kalaulah satu sperm tu jatuh atas lantai, adakah orang berebut sekalipun dia ni datang daripada darah bangsawan ataupun darah-darah orang-orang istana? Tak ada orang berebut pun. Tak ada. Tak ada orang kutip pun. Tak ada orang nak ambil simpan pun. Tak ada. Apatah lagi haiwan nak datang makan ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Itulah hakikat kita. Okay. Ni Nabi tuan-tuan. Dia kata pada kawan penjara dia ni yang dia tak buat salah. Ya sahibai sijni. Wahai dua sahabatku. Tak dengar lah Ustaz. Tak dengar. Tak dengar? Saya kita dengar jelas. Okey, Puan Fatimah kena ni. Keluar dulu, nanti masuk balik. Okey. Sini jelas Kelantan. Baik, alhamdulillah. Oh, daripada Kelantan Cik Nurihat. Ya, Tanah Merah Kelantan ni jelas semua. Buat masalah ni lah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Kemudian bila Nabi Yusuf kata macam tu, dia kata apa? Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Yang ini adalah kenyataan yang menjentik minda manusia. Nabi Yusuf kata apa? Arbabun. Ni namanya ayat istifham, ayat pertanyaan, questionnaire. Memuja dan menyembah Tuhan yang berbilang-bilang, Tuhan yang berbilang-bilang, yang bercerai-berai, itukah yang khairun, lebih baik daripada amillahul wahidul qahar, daripada Allah Tuhan yang esa dan Tuhan yang perkasa. Manusia fikir logik ni. Dia tak terus hentam, tapi dia bawa manusia berfikir, dia jentik fikiran kawan dia. Antara Tuhan yang ramai-ramai ni, yang berpecah-pecah, yang bercerai-berai, mutafarriqun ni daripada kalimah farqu, iaitu dia ni berbeza-beza. Dia bukan banyak bersatu. Tapi kalimah faraqa ni, kalau kita baca bahasa Arab, mal farqu, apa beza? Kan? Mal farqu, apa beza? Dia berpecah yang tak sehaluan. Tuhan yang banyak-banyak ni, yang bercerai-berai ni, satu jaga tu, satu jaga ni, mana yang lebih baik dengan Tuhan yang Al-Wahidul Qahar, Tuhan yang esa satu dan Tuhan yang Maha Perkasa? Mana? Persoalan tu tak dijawab, tapi persoalan itu ditanya sebagai satu jawapan. Kamu boleh fikir, raja kamu pun seorang. Yang handle negara ni seorang je raja. Kan? Tak perlu pun raja yang 2-3 raja, tak perlu pun. Jadi Nabi Yusuf bertanya dalam keadaan menjentik minda. Macam itulah juga kita bila berdakwah, ada kala datangkan contoh-contoh yang relevan. Okay? Datangkan contoh-contoh yang relevan.
ataupun datangkan dalil-dalil nakli. Dalil-dalil nakli ni dalil-dalil pada Quran ataupun dalil-dalil akli yang berdasarkan akal kita. Antara contoh yang kita boleh sebut, contoh kita berfikir, nak nampak Allah ni hebat. Allah sebut dalam Quran, wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat rizqan lakum, kata Allah. Kami turunkan air hujan daripada langit ke atas bumi, bumi keluarkan buah-buahan sebagai rezeki kepada manusia. Secara zahir ayat, literal, kita rasa ayat tu biasalah. Air hujan turun atas bumi, bumi keluar pokok-pokok, buah-buahan jadi makanan. Tapi kalau kita berfikir, kita akan nampak hebatlah ayat tu. Kenapa? Cuba tengok dalam ilmu pengurusan, kita ada 3 benda. Kita ada input, raw material, kita ada proses, kita ada output. Kalau Allah kata input daripada Allah adalah air hujan, prosesnya di bumi yang sama, tapi outputnya Allah kata outputnya berbeza-beza. Ada buah durian, ada buah langsat, ada buah manggis, buah kurma, buah tembikai, warnanya lain, saiznya lain, rasanya lain. Di situlah wujudnya Allah. Boleh ke manusia buat? Dia punya input dia getah, proses dekat kilang tayar, output dia keluar benda lain. Tak boleh. Walaupun sarung tangan getah pun tak boleh keluar. Kilang tayar mesti menghasilkan tayar juga. Dia takkan jadi benda lain. Betul? Dan itu manusia boleh berfikir. Sama dengan kita. Ibu bapa yang sama, kita lahir daripada rahim ibu yang sama. Muka kita dengan adik-beradik kita ataupun anak-anak kita sama ke tak? Muka lain, perangai lain, warna kulit lain, cita rasa lain. Semua lain-lain. Takkan sama. Walaupun ibu bapa yang sama, saluran keluar rahim yang sama. Tapi tetap tak sama kita. Kat situ adanya Tuhan Al-Musawwir, Allah yang maha berubah-ubah keadaan makhluk dia. Okey, ni benda-benda macam ni yang kita kena ceritakan kepada manusia, datangkan jentik akal manusia yang kamu boleh nafikan, Tuhan ni tak wujud lah. Tuhan tak wujud, dia kata. Macam mana Tuhan wujud? Tak nampak pun. Selalu soalan ni saya dapat daripada anak-anak saya lah. Dia cerita Tuhan ni dekat mana? Okey. Kadang-kadang kita tak boleh nak jawab kan. Kita duk cari idea macam mana saya nak jawab. Tuhan ni dekat mana? Macam mana kita nak nampak Tuhan? Tapi saya bagi contoh kat ibu-ibu. Ini contoh untuk orang dewasa lah. Kita pergi ke Paris, kita tengok satu lukisan yang paling bernilai di dunia. Lukisan Mona Lisa. Kan, lukisan Mona Lisa. Orang macam-macam andainya lah. Lukisan Mona Lisa tu scan-scan benda, scan-scan keadaan paling bernilai. Cuba kita kata, pergi dekat museum tu, kita kata pada orang yang datang ziarah, visitor-visitor tu, kamu tahu tak, lukisan ini tak dilukis oleh sesiapa. Dia tiba-tiba terjadi. Apa keadaan kita? Tak silap hari bulan kena tangkap kan, dan tak boleh duduk dekat museum tu, tak dimasukkan sampai bila-bila. Kan? Secara logik, orang kata apa? Takkanlah lukisan macam ni tak ada pelukis. Bahkan semua orang tahu pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. Kan? Semua orang tahu. Bayangkan lukisan yang kaku tak bergerak pun kita yakin ada pelukisnya. Kenapa alam yang bergerak dan hidup ini kita boleh kata dia wujud tanpa Tuhan pemiliknya. Benda ni kita cerita pada anak-anak kita, pada orang madu'un kita, audiens kita, supaya dia berfikir dan terfikir. Dia akan fikir panjang, betul ke? Betul ke? Dan betul ke? Dan ini adalah yang kaedah digunakan oleh Nabi Yusuf AS. Okay, dia bawa kawan-kawan dia berfikir. Tuhan yang bercerai-berai yang banyak-banyak kau sembah ni dengan Allah Tuhan yang satu lagi perkasa, mana lebih baik? Khairun, mana lebih baik? Kemudian Nabi Yusuf sambung lagi. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf, apa yang kamu sembah yang selain daripada Allah hanyalah illa asma'an sammaituha, adalah nama-nama yang kamu menamakannya. Antum wa aba'ukum, kamu yang namakan, bapa kamu yang namakan, datuk nenek moyang kamu yang namakan. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana sebenarnya tidak ada pun Allah pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya.
Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tak pernah kata pun. Baik, kenapa Yusuf cerita ni? Ibu-ibu kena tengok dalam surah Nuh. Surah Nuh. Pada surah Nuh, kalau ibu-ibu semak di penghujung surah Nuh, Allah ada sebut ada 5 nama berhala. Allah ada sebut ada 5 nama berhala. Punya banyak watak dalam dunia ni tuan-tuan, tiba-tiba Allah sebut nama berhala. Kenapa Allah sebut? Sebab 5 berhala inilah yang menjadi punca kepada berhala-berhala yang disembah oleh manusia sampai kiamat. 5 nama ni adalah bermula daripada 5 orang soleh yang hidup sezaman dengan Nabi Nuh AS. Sebelum zaman Nabi Nuh. Okey, mereka ni adalah orang soleh sebelum zaman Nabi Nuh. Tapi kerana dia soleh, ada orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Mula-mula kita buat tugu memori je. Memorial je, sekadar untuk tugu peringatan. Tapi zaman berganti zaman, akhirnya orang mula bercakap, mengadu, kan? Lama kelamaan akhirnya membawa kepada penyembahan. Dan Nabi Yusuf cerita ni adalah, ingat lagi, zaman Mesir yang Nabi Yusuf hidup ni adalah zaman Raja Amalik. Bukan Amalik, minta maaf. Dia adalah bangsa Amalik, bangsa Arab kuno. Mereka ni, Amalik ni, bin Lawis ni adalah cicit kepada Nabi Nuh AS. Jadi zaman tu dekat. Jadi kalau dia, bila disebut ayat ni, dia tahu yang mana Tuhan yang mereka sembah tu adalah Tuhan yang mereka menamakan adalah berdasarkan nama-nama orang-orang dahulu. Orang yang terdahulu. Saya minta maaf lah kalau saya sebut ni mungkin tak berapa baik kalau saya sebut. Tapi kalau sebagai contoh, kalau ibu-ibu tengok bagi agama Buddha yang ada tokong depan rumahnya ataupun di bawah-bawah pohon di kawasan kejiranan kita, tu patung yang mereka sembah dalam tokong merah ni dikenali sebagai Datuk Gong. Datuk Gong. Iaitu tuan tanah lah. Dan mereka ni menyamakan gambaran patung-patung tu adalah dengan seperti mana raja-raja Melayu. Ada kala pakai tengkolok, ada kalanya pakai kopiah dan songkok. Ada kalanya dia letak Datuk Gong ni ada 2, seorang lelaki, seorang perempuan. Dan ini adalah seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Mungkin sebahagian ibu-ibu yang tahu maklum benda ni, atau mungkin hari ni baru tahu. Tapi tak je Datuk Gong. Ada sebahagian negeri, khususnya ada sebahagian di daerah di negeri Selangor ni, yang bila Aidilfitri, mereka ada upacara meraikan Datuk Gong. Dan mereka memakai jubah, pakai songkok, pakai kopiah, sama macam keadaan orang Melayu. Sama je. Mereka hanya mewarisi. Sebab apa dia kata ni tanah berkat. Siapa pemilik tanah ni? Ini adalah tanah orang Melayu. Jadi datuk kita yang kita sembah ni adalah dewa ataupun roh orang Melayu lah. Sebab itu dia jadikan sebagai Datuk Gong. Saya minta maaf kalau benda ni sensitif, tapi itulah benda yang dilakukan sejak daripada zaman Nabi Nuh sampailah ke zaman hari ni, sampailah ke hari kiamat. Sebab itu Yusuf dia ingatkan lagi sekali. Tuhan yang kamu sembah sekarang ni adalah Tuhan yang kamu namakan, bapa kamu namakan, moyang kamu namakan. Dia datang daripada keturunan Nabi Nuh AS. Sebab mereka duduk dalam zaman tu yang hampir dengan zaman Nabi Nuh AS. Okey, kemudian Nabi Yusuf sambung lagi. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebenarnya hukum menentukan ibadah ni, amal soleh ni hanyalah pada Allah. Hukum ibadah ke hukum hakam hidup ni adalah daripada Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Yang mana Allah lah memerintahkan supaya kamu sembah hanya kepada Allah sahaja, jangan sembah yang lain. Dzalika dinul qayyim. Yang demikianlah itu agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, inilah dakwah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, bila Nabi SAW dah habis cerita dakwah ni, dia pun tak ambil masa panjang kan. Dah habis cerita dakwah ni, dia pun sambung. Dia kata apa?
ya sahibayis sijn, wahai dua sahabat penjaraku. Lalu dia pun takwil. Lalu dia pun takwil. Lepas dia dah cerita-cerita agama dakwah ni, kemudian dia takwil. Dan inilah pengajaran kepada kita, saya ulang lagi sekali, kalau orang berhajat, berkehendak pada kita, ambil kesempatan untuk dakwah. Jangan bawa manusia kepada kita. Kalau kita join NGO lah. Kadang-kadang ni, kita ni lebih nak orang kenal siapa NGO. Yang buat bantuan ni kami tahu, NGO kami tahu. Ingat tahu. Saya tak salahkan lah. Tapi dalam masa sama, kita kena pesan dan ingatkan mereka, Allah lah yang memberi rezeki. Kami ni perantara je. Bawa manusia kepada Allah, bukan bawa manusia kepada makhluk ataupun bawa kepada kita. Okay, tuan-tuan nak buat bantuan, tuan-tuan nak buat apa sahaja hidup ni, bawa manusia kepada Allah, bukan kepada kita. Okay. Kemudian bila Nabi Yusuf dah dakwah, baru Nabi Yusuf cerita. Kata Nabi Yusuf, amma ahadukuma fayaski rabba khamra. Nabi Yusuf sebut secara umum. Salah seorang daripada kamu. Dia tak cakap, kamu yang kata mimpi perah anggur. Kamu yang kata junjung roti. Dia tak kata macam tu. Dia kata secara umum. Salah seorang daripada kamu yang bawa yang perah anggur tu, Yusuf kata apa? Fayasqi rabba khamra. Dia akan bagi minum kepada raja. Nabi Yusuf tak kata dia hidup. Nabi tak kata kamu hidup tau. Tak. Kamu selamat? Tak. Kamu bebas daripada hukuman? Tak. Dia kata apa? Kamu akan fayasqi, akan beri minuman kepada raja. Itu je. Kemudian dia kata wa amal akhar, dan seorang lagi pula, dia tak kata yang seorang lagi bawa junjung roti tu, dia tak kata. Dia kata seorang lagi fayuslabu fatakulut tayr. Dia akan disalib dan dia akan dimakan oleh burung. Daripada mirraksih, daripada kepalanya. Okay. Qudiyal amr alladhi fihi tastaftiyan. Dia kata apa? Telah selesailah apa yang Allah tetapkan, perkara yang kamu tanyakan tadi. Khalas. Disebut secara general. Tujuannya apa? Supaya salah seorang sahabat ni tak berduka cita. Masing-masing masih lagi meletakkan harapan kepada kehidupan. Okay? Dia kata seorang akan bagi minum balik pada raja, seorang lagi akan disalib. Dia tak tuju pada sesiapa dan dia tak kata yang mimpi ni dapat macam ni, yang mimpi ni dapat macam ni. Dia tak kata pun. Dia sebut secara umum. Okay? Boleh ibu-ibu? Sebelum kita sambung, ada soalan? Oh, nak sambung ada 10 minit lagi. Okay. Baik, ada soalan dulu? Boleh? Okay. Kalau tak ada, kita sambung lagi. Sikit lagi Ibu-ibu tengah buat apa tu? Tengah medang-medang ke? Tengah medang-medang ke? Kami di Selangor ni tengah hujan lebat. Khusyuk mendengar Ustaz. Masya Allah, ingat medang-medang. Tak apa kalau medang-medang pun tak apa. Okay. Baik, kemudian sambung lagi. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Nabi Yusuf kata apa? Berkatalah Yusuf, wa qala, katalah Yusuf lilladhi dhanna annahu, kepada orang yang menyangka dia ni najin, orang yang berjayalah, terselamat. Maksudnya terselamat daripada hukuman, daripada keduanya. Uzkurni, sebut nama aku, sebut. Nabi Yusuf pesan, sebut nama aku. Inda rabbik, kepada Tuhan kau, kepada raja kau. Dia sebut rabbik ni tuan-tuan, sebab kalimah Rabb ni juga merujuk kepada raja lah bagi zaman tu Dia kata, tolong sebut tentang aku ni pada raja kau. Sebab apa? Yusuf kan di penjara. Jadi bila Yusuf di penjara, dia di penjara dengan zalim, mungkin tanpa pengetahuan raja. Jadi diminta, kamu nanti kalau selamat cakap dengan raja tentang aku. Cerita tentang raja aku. Sebab apa? Sebab dua-dua pelayan ni, salah seorang daripada mereka ni adalah pernah berkhidmat pada raja dan orang yang paling dekat dan paling dipercayai oleh raja. Jadi itulah orang yang paling tepat boleh cakap dengan raja. Sebab raja percaya pada dia. Dia memberi makan dan minum pada raja. Jadi dia lah orang yang paling tepat cerita Yusuf pada raja. Sebab itu Yusuf ambil kesempatan. Dah explain tu dia kata, nanti sebut tentang aku pada raja kau. Fa'ansahu syaitan. Dan kawan tu dilupakan oleh syaitan. Zikra rabbih, untuk sebut tentang Yusuf kepada rajanya. Falabitha fi sijni.
falabisa fi sijni. Jangan. Okey. Falabitha fi sijni, kerana kawan tu terlupa, maka Yusuf ni falabitha, maka dia tetap terperosok atau berada dalam penjara bid'ah sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Okey, ibu-ibu perhatikan kenapa Yusuf sebut kepada kawan dia, sebut namaku kepada raja. Adakah Yusuf ni dia tak bertawakal pada Allah? Sudah tentu tidak. Ini adalah kaedah. Ini adalah kaedah. Para ulama tafsir ada sebut kemungkinan ada 5 benda. Ada 5 benda Ini andaian ulama tafsir sebut. Pertama, Yusuf minta kawan tu maklumkan kepada raja adalah kerana menteri tadi tu, Al-Aziz Mesir, yang isterinya goda Yusuf itu penjarakan Yusuf tanpa sebab. Dia zalim. Nabi Yusuf bagi tahu kepada kawan tu, bagi cerita aku ni pada raja, bagi tahu. Kedua, sebab Yusuf tak tahu tempoh dalam penjara ni sampai bila. Dia tak tahu. Sebab itu disebut hatta hin, dalam tempoh yang tak diketahui. Ketiga, dia risau kesnya dilupakan. Lambat laun kalau tak diceritakan, takut nanti raja lupa, orang lain lupa, dia pun akhirnya wafat di dalam penjara. Jadi risau kat situ. Keempat, boleh jadi raja tak tahu apa-apa. Ini kerja orang-orang atasan je. Bangsawan-bangsawan ni, orang yang dekat dengan raja. Raja tak tahu. Dan yang kelima, mungkin raja tahu, tapi faktanya telah, kita kata telah diputar berlit faktanya. Okay, ini 5 kemungkinan. Ini kemungkinan 5 ni berlaku. Sebab itu Yusuf pesan pada kawan ni, uzkurni inda rabbik. Cerita tentang aku ni pada raja kau. Tapi Allah takdir syaitan melupakan. Okey. Kenapa syaitan lupakan? Okey, ini di sini ada hikmah. Okey. Baik. Ramai yang ni, ada yang fokus dengar dan fikir, ada yang masak untuk iftar, alhamdulillah. Ada yang tengah iron baju. Okey, tak apa, tak ada masalah. Inilah kelebihan kita. Saya mendengar ada kedai jahit ni pun juga ni siap tempahan. Jahit lagi pelik tak? Kalau kelas fizikal tak boleh buat macam tu. Okey, baik. Sekarang tengok ni. Apa hikmahnya Allah takdirkan lupa? Kan boleh Allah datangkan ingatan. Tapi Allah lupakan kawan dia sebab apa? Syaitan dekat sini, Puan Hawa kata multitasking, alhamdulillah. Okey, itu kelebihan wanita. Kalau lelaki dia tak boleh. Kan? Lelaki dia tak boleh. Dia hanya fokus satu benda je. Dia tak boleh multitasking lah. Okey, baik. Kenapa Allah sebut syaitan? Syaitan dekat sini tak semestinya merujuk kepada syaitan Tak semestinya. Seperti mana Nabi kata apa? Kalau bangkit daripada tidur, basuh hidung kamu tu, masukkan air dalam hidung. Sebab apa? Ada syaitan dalam hidung. Bukan berarti ada syaitan duduk. Syaitan itu merujuk kepada penyakit. Syaitan ni banyak terjemahan dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat Quran syaitan ni banyak terjemahan. Kalau iblis, ya, itu adalah makhluk yang jahat yang mengasuk manusia. Tapi kalau disebut syaitan, dia ada banyak-banyak terjemahan. Okay, jadi syaitan ini yang dilupakan ni boleh mungkin kerana penyakit terlupa ke, ada gangguan-gangguan lain ke dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Okay. Kenapa Allah lupakan? Allah sengaja lupakan. Antara hikmahnya, pertama adalah Allah tak nak Yusuf dikeluarkan penjara adalah kerana pengampunan raja. Kalau Yusuf keluar daripada penjara kerana pengampunan raja, itu bererti Yusuf telah buat salah. Sebab apa? Sebab dia dapat pengampunan baru dia keluar. Tak nak. Allah tak nak. Allah nak muliakan Nabi dia. Dia keluar bukan sebab pengampunan. Dia keluar sebab dia memang patut keluar. Okay. Sebab itu dilupakan. Okay? Itu pertama. Kan yang kedua, kalau diberikan pengampunan, seolah-olahnya Yusuf bersalah. Ini saya sebut tadi. Seolah-olahnya Yusuf bersalah. Yang ketiga, Allah mengkehendaki Yusuf diberikan kemuliaan dengan cara apa? Yusuf dibawa, dibicarakan. Kesnya dibuka semula. Okay? Dan untuk mendedahkan kepada orang lain, Yusuf tak pernah buat salah. Dan kita akan tengok benda ni pada next cerita lepas ni. Macam mana Allah membebaskan Yusuf
dan membuktikan Yusuf tak pernah salah dan dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Okay, boleh? Dapat ibu-ibu? Sebab itu sengaja dilupakan kawan tu untuk ingat tentang Yusuf. Bukan sengaja, bukan kata kawannya jahat, tak. Kawannya tak jahat. Kawannya tu dilupakan, terlupa. Baik, kemudian Allah kata apa? Falabitha fi sijin. Yusuf ni pun tinggal dalam penjara bid'a sinin. Bid'a. Ba dot ain. Bid'a. Bid'a ni dia bermaksud beberapa tahun. Okay, bermaksud beberapa tahun. Kalau kita belajar bahasa Inggeris pun macam tu juga. Dia ada istilah a few month. A few month maksudnya apa? Dia ada istilah-istilah dia. Jadi kalimah bid'a sinin adalah merujuk kepada 3 ke 9. Beberapa tahun tu bila sebut bid'ah itu bererti tempohnya di antara 3 tahun ke 9 tahun. Ya Allah, lama lagi punya. Lama lagi. Okey, tempoh tu panjang, sangat panjang. Dan ini adalah pengajaran kepada Nabi SAW. Kamu pun Muhammad macam tu juga. Tempoh kamu sekarang ni, nanti Yusuf keluar, dia akan jadi menteri, Perdana Menteri Mesir. Nabi SAW, dia keluar daripada Mekah, dia akan jadi siapa? Dia akan jadi Presiden Madinah. Surah ni turun bila? Ingat tak saya sebut pada mukadimah Yusuf dulu? Dia turun pada tahun ke-10 kenabian. Pada zaman Abu Talib wafat, Khadijah wafat dan Nabi telah dihalau daripada kota Taif. Cerita Yusuf ni adalah pengulangan pada kisah Nabi SAW. Yusuf pun melalui tempoh yang panjang dalam penjara bertahun-tahun. Kamu pun macam tu juga wahai Muhammad, menempuh zaman Mekah ni 13 tahun, bertahun-tahun juga. Sama je. Okey? Baik. Khalas. Kita berhenti pada ayat 43. Sebab cerita lepas ni dia mula berbicara tentang raja yang bermimpi. Wa qala al-malik. Raja pula bermimpi. Okey, ada apa-apa soalan? Saya boleh bukalah. Okey. Kalau tak ada, saya serahkanlah kepada moderator. Silakan Bonda. Okey, tak ada yang nak bertanya soalan? Kalau tak kita tutup ya Ustaz? Ya, boleh. Okey. Terpulang. Okey. Saya check, ruang chat dulu. Kod-kod ada. Okey, tak ada. Okey. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan. Katsiran barakallahu fiik Al-Fadhil Ustaz atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Sedikit kesimpulan daripada kisah Nabi Yusuf yang telah disampaikan. Dia adalah patut bagi kita mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan tadi dan mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kedekatan hati dengan Allah. Semoga kita juga akan sentiasa istiqamah dalam kita menjalankan amal ibadat kita, dalam kita menuju jalan ke akhirat, dikurniakan rezeki yang luas dan barakah insya-Allah. Syukran jazilan tim pengurusan Gemaya Sinur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu ini. Syukran jazilan pada hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla. Terus menyemarakan program Gemaya Sin Nur Iman pada pukul 8 malam ini dengan kuliah maghrib bersama Major Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW Syama'il Muhammadiyah. Dan pada pukul 9 malam talaqi Gemaya Sin Nur Iman bersama Ustazah Humairah Muhammad Saleh. Bagi pihak majlis kami daripada Gemaya Sin Nur Iman, mohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi dijemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada petang ini. Saya akhiri dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Tadi saya tambah sikit. Kesimpulan dia, selain kita jangan syirik pada Allah, satu lagi iaitu berdamai dengan takdir. Kan kalau tengok Nabi Yusuf bertambah lagi ujian dia, Allah timpakan lagi iaitu duduk dalam penjara bertahun-tahun. Walaupun zahirnya nampak
makin menyeksakan Nabi Yusuf, tapi sebenarnya ada hikmah-hikmah di sebaliknya. Hidup kita macam tu juga. Ada benda kita buat mungkin teruji, tapi kita kena bersangka baik dan berdamailah dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ala kuliah insya-Allah kita tutup dengan doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Jazakallah khairan Ustaz.